Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya Al-Fadil Ustaz Wan, Imam Masjid Negeri yang berkat ini, begitu juga dengan Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam dan juga Tuan Bilal, serta ahli jawatan kuasa Masjid Abidin Negeri Terengganu Darul Iman yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini, di awal bulan Muharram yang berkat ini, dapat sekali lagi saya bersama-sama dengan ibu bapa, hadirin hadirat, muslimin muslimat di masjid kita ini bagi membicarakan satu tajuk yang khusus berkaitan dengan ma'al hijrah, iaitulah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hijrah itu tidaknya berlaku dalam bulan Muharram seperti yang biasa kita dengar, setiap kali tibanya bulan Muharram, ramai para asatizah kita akan membahaskan tentang tajuk hijrah ini. Walau bagaimanapun, oleh kerana bulan Muharram ini telah pun dipilih dan disepakati oleh para sahabat alaihi wassalatu wassalam pada zamannya Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai bulan yang dipilih untuk permulaan tahun hijrah, maka sekalipun hijrah itu tidak berlaku dalam bulannya Muharram ini, bahkan ia berlaku dalam bulan selepas Muharram, iaitulah bulannya Safar, atau lebih tepat lagi 26 Safar siangnya, berlaku satu mesyuarat tergempar di Darun Nadwah yang disebut oleh para ahli sirah duduknya sebelah Baitullah Al-Haram. Maka malam itulah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya lalu bersembunyi di Gua Thawr selama 3 hari 3 malam. Lalu awal Rabiul Awal barulah baginda meninggalkan kota Mekah yang berkat itu menuju ke Yathrib, yang kemudian dikenali dengan nama barunya Madinatul Munawwarah. Oleh kerana bulan ini telah dipilih oleh Sayyidina Umar dan persepakatan di kalangan sahabat, maka sejak itulah Muharram ini dianggap sebagai bulan perkiraan tahun baru hijrah. Dan seperti yang kita maklum, hijrah ini tidak berlakunya dalam bulan Muharram. Sekalipun setiap kali tiba Muharram kita selalu dengar tentang hijrah. Di masjid, di surau orang ceramah tentang ma'al hijrah, ataupun di dalam TV, dalam radio kita dengar para guru kita bercakap tentangnya hijratun Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Tetapi sebenarnya ia tidak berlaku dalam bulan Muharram ini, tetapi berlakunya dalam bulan Safar yang akan kita bahaskan sekejap lagi insya-Allah. Dan peristiwa hijrah ini merupakan satu paksi ataupun satu rentetan yang mana dengan sebab berlakunya mujahadah para sahabat dipimpin oleh Nabi. Bahkan kita tahu sebelum Nabi hijrah, setahun sebelum itu kesemua sahabat di Makkah telah pun meninggalkan Makkah setahun lebih awal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga katanya para ulama sirah, di Mekah itu sudah tidak ada orang Islam lagi, melainkan Nabi dan keluarga baginda serta Abu Bakar dan keluarganya, dan beberapa orang yang tertawan di Mekah tidak ada kekuatan untuk melaksanakan hijrah, seperti hamba abdi dan orang-orang yang tertahan. Dan sirah yang akan kita bahaskan malam ini insya-Allah adalah satu karya sirah kontemporari, iaitulah moden, yang disusun oleh seorang ulama besar daripada India, iaitulah Al-Allamah Profesor Dr. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri, yang mana ulama ini sampai sekarang masih hidup di tanah haram Madinatul Munawwarah dan telah menghasilkan banyak karya sebagai manfaat yang besar di dalam khazanah Islam. Dan kalau kita baca mukaddimah karya ini, tuan, disebut tentang nasabnya sedikit penulis karya itu. Katanya Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri ini sendiri keturunannya Ansar, walaupun beliau sendiri sebut, aku tidak pasti apakah aku ini Ansar, orang-orang Madinah yang membantu orang Muhajirin daripada Makkah, ataupun kami dipanggil Ansar kerana orang-orang India yang membantu pendakwah-pendakwah Arab yang singgah di negara kami. Tetapi itulah yang dinasabkan kepada penulis Ar-Rahiqul Makhtum ini. Dan karya ini telah pun dipilih sebagai pemenang sayembara penulisan kitab sirah sedunia yang dianjurkan oleh Majma' Rabitah Alami Islami lebih kurang tahun 70-an yang lalu, dan sampai sekarang diterjemahkan lebih kurang dalam 100 bahasa dan diulang berulang-ulang kali, bahkan dijadikan silibus pelajaran di setengah-setengah jamiah di dalam dunia Islam pada hari ini. Lalu di atas maksud dan semangat itulah saya cuba dengan sekadar yang terdaya, dengan harapan para guru dan ilmuwan kita di sini yang hadir malam ini, tolong betulkan saya sekiranya saya tersilap. Kita akan cuba bahaskan ma'al hijrah, hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perspektif karya ini Ar-Rahiqul Makhtum. Baik, bila sebut tentang hijrah, kita faham dan kita tahu bukannya hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah itu merupakan satu mukaddimah hijrah yang berlaku kepada orang Islam. Tidak. Hijrah pertamanya para sahabat, orang-orang Islam, iaitulah ketika umur Nabi lebih kurang 46 tahun, yakni baginda diturunkan wahyu, diperintahkan melebarkan risalah dakwah itu bermula umur baginda 40 tahun. Khilaf di kalangan ulama. Tetapi selama 3 tahun, daripada umur 40 sampai 43, Nabi sebarkan Islam secara diam-diam. Kerana itulah yang Allah perintah pada Nabi, secara diam-diam. Dan selama diam-diam itulah kita sebut dalam sirah dan kita baca, terhasilnya orang Islam lebih kurang dalam beberapa orang sahaja, sehinggalah habis tempoh berdakwah secara diam-diam 3 tahun itu, yakni umur Nabi kita dah masuk 43 tahun. Lalu turun perintah daripada Allah menerusi surah Asy-Syu'ara yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu wahai Muhammad. Ceritalah risalah tauhid Islam ini kepada orang-orang ramai, sebagai tanda Nabi diminta mewar-warkan Islam ini secara terbuka. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara diam-diam. Lalu Nabi berdakwah secara terbuka.
sehingga tekanan diterima oleh Nabi mengikut peringkat pada awalnya tidak terlalu kuat. Tetapi bila lihat Islam itu semakin berkembang, walaupun pada awalnya orang Islam ni yang memeluk Islam di kalangan orang-orang Mekah hanya fakir miskin dan hamba abdi, sehinggalah ketika umur Nabi 46 tahun, ketika itu tuan-tuan berlaku hijrahnya pertama orang Islam ke Habasyah, dan disebut ahli sirah lebih kurang 12 orang yang berhijrah ke Habasyah. 8 antaranya lelaki, diketuai oleh menantu Nabi Sayyidina Uthman bin Affan, manakala bakinya 4 orang perempuan diketuai oleh isterinya Sayyidina Uthman, iaitulah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Sekelamin ni bawa 12 orang menuju ke Habasyah, dan di sana tuan-tuan, Raja Habasyah ketika itu Najashi Al-Ashamah. Najashi Al-Ashamah beri jaminan nak jaga dan lindung 12 orang Islam ini yang berhijrah daripada kota Mekah kerana tekanan yang begitu dahsyat ketika itu. Bahkan kita baca dalam satu riwayat, Al-As telah cekak leher Nabi lalu diludah ke mukanya. Bila dia tanya, mengapa? Kata dia, aku benci kamu Muhammad. Begitu juga dengan orang-orang lain. Diletaknya usus unta atas kepala Nabi tengah sujud, ditaburnya tanah di atas kepala saja-saja, yakni satu gambaran ugutan kepada Nabi, kalau kamu tidak berhentikan dakwah ini, kami tidak akan berdiam diri. Lalu ketika itu tuan-tuan, 12 orang Islam kita hijrah ke Habasyah. Raja Najashi Al-Ashamah beri jaminan nak lindung setelah berlangsungnya dialog antara dia dan juga dengan beberapa pemuka Quraisy Mekah yang turut sampai ke Habasyah nak buat balik 12 orang ini untuk diseksa di Mekah. Sebab itu kita baca sirah menyebut pada tahun 9 Hijrah, pada tahun 9 Hijrah, setahun lebih kurang sebelum Nabi wafat, banyak benda-benda yang besar berlaku di dalam sejarahnya Islam. Antaranya pada tahun 9 Hijrah, Abu Bakar mengetuai umat Islam melaksanakan haji. 1. Kedua, wafatnya puteri Nabi Ummu Kalsum. Dia anak Nabi ni tuan, baik laki baik puang, semuanya wafat ketika Nabi masih hidup, dan Nabi uruskan jenazahnya kecuali Fatimah sahaja yang wafat 6 bulan menurut satu riwayat selepas Nabi wafat, dan anak-anak perempuannya sempat berhijrah. Lalu 9 Hijrah Ummu Kalsum wafat. Siapa Ummu Kalsum ni? Isteri kepada Sayyidina Uthman. Dia, Uthman ni menikah dengan anak Nabi 2 orang. Pertama Ruqayyah, wafat Ruqayyah, menikah pula dengan Ummu Kalsum. Dan 9 Hijrah itulah bila wafatnya Ummu Kalsum, Nabi paling ke Uthman sambil Nabi kata, Uthman, kalau aku ada lagi anak puang, aku kahwinkan denganmu. Ini dia. Lalu tuan, tekanan kepada umat Islam itu memaksa mereka berhijrah, dilindungi, diberi jaminan oleh Raja Najashi Al-Ashamah, sehingga tahun 9 Hijrah selain pada Ummu Kalsum wafat, mati juga ketua munafikin di Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mati juga pada tahun 9 Hijrah Raja Najashi Al-Ashamah. Bila sampai berita kepada Nabi, rajanya Habasyah yang pernah lindung orang Islam hijrah kali pertama ketika umur baginda 46 tahun, baginda menangis.
sehingga baginda sembahyang ghaib kepadanya. Saya semalam tuan-tuan sempat ziarah keluarga Allah yarham adik Ahmad Rafiqin yang meninggal di Kuala Berang itu, dan kebetulan ahli keluarganya pula kenalan. Dan Allahu Akbar tuan, kayanya Tuhan ini. Tuhan melaksanakan apa dikendakinya. Dan kita ni tuan, atas apa yang Tuhan tentukan, diminta redha dan sabar di atas apa yang Tuhan lakukan. Baitulah satu hari bila Hasan Al-Basri berdoa, dia kata, wahai Tuhan, terimalah aku, terimalah aku, terimalah aku. Maka Rabi'ah menasihati dia, wahai Hasan, mu berdoa supaya Tuhan terimamu, tetapi tidakkah kamu malu kamu tidak terima takdir ni? Itu dia. Mu suruh Tuhan terimamu, tetapi tidakkah kamu malu kalau kamu tidak terima takdirnya? Ini dia tuan ya. Jadi Nabi kita ni semayang benar, semayangnya ghaib kepadanya Najasyi Al-Ashamah. Baik, ni antara hijrah pertama, tekanan pada orang Islam, 12 orang Islam saja, yang mana pada awalnya ada yang dibunuh, diseksa. Seperti kita tahu Sumayyah, umat pertama daripada umat Nabi SAW, yakni yang syahid di jalan Allah adalah Sumayyah, orang pertama daripada umatnya Nabi SAW ini. Bagaimana keluarga Ammar, ibunya disula di padang pasir, sehingga umat Islam hanya tengok, hanya mampu tengok saja. Bahkan Nabi kata, sabarlah, sabarlah, kerana ketika itu Islam baru bertapak, tetapi tapaknya tidak terlalu kuat, kerana kebanyakan yang memeluk Islam hanyalah fakir miskin dan juga hamba abdi yang dimiliki oleh pemuka-pemuka Quraisy. Bahkan kita baca dalam satu riwayat, Saidina Uthman sendiri ditangkap, lalu digulung di dalam tikar dan digantung kakinya di atas, kepala ke bawah, dan dilayu di atas bara api oleh bapa saudaranya. Dan oleh kerana tekanan ini tuan, sehingga tekanan itu bertambah, sehingga memaksa Nabi keluar daripada kota Mekah dan menumpukan dakwah di Taif. Dan di Taif pun hatta budak kecil diupah oleh orang-orang Taif untuk baling rejang batu kepada Nabi. Dan riwayat kita tahu Nabi berlari keluar daripada Taif dalam keadaan berlari, dan kemudian bersembunyi dalam satu kebun kurma, yang mana penjaga kebun kurma itu agamanya Nasrani yang tidak didakwah oleh Nabi, bukannya penduduk Taif tapi di ujung sempadan. Kerana Islam datang padanya, maka ia memeluk Islam dengan Nabi. Tuan bayangkan bagaimana keadaan ketika itu Islam, ketika dilebarkan dakwahnya, risalahnya, tekanan kepada Nabi dan sahabat begitu kuat. Lalu akhirnya sahabat-sahabat ni dibenarkan Nabi untuk hijrah, tinggallah Mekah, dia kata. Pasal Mekah ni sudah tidak ada lagi orang nak kepada agama, orang nak kepada tauhid, orang nak terima cahaya Islam yang mengajar tidak ada beza di antara kamu, baik fakir, miskin, kaya, orang ada kedudukan dengan hamba, kecuali takwa. Dan Islam mari ajar pula kepada orang-orang Makkah musyrikin itu bahawa hidup yang sebenar adalah selepas mati, yakni adanya akhirat, adanya tempat balasan. Seperti kata Sahlul Abdullah Al-Tustari, dunia ini dicipta untuk menguji, sedang akhirat dicipta untuk membalas terhadap sesiapa yang sabar ketika diuji di dunia dulu. Tetapi tidak ada orang nak kepada Islam tiga itu tuan.
sehingga kan memaksa hijrah itu berlaku. Setahun sebelum Nabi hijrah, sahabat-sahabat semua sekali dah keluar daripada kota Mekah. Antaranya 3 orang yang paling kuat mendapat tekanan yang disebut di dalam Ar-Rahiqul Makhtum ini, antaranya pertama iaitulah Abu Salamah dan isterinya serta anaknya. Abu Salamah bila dengar Nabi beri izin hijrah, dia nak hijrah. Lalu dia bawa isterinya Ummu Salamah dan anak kecil mereka. Lalu pada hari mereka nak keluar untuk hijrah, apa berlaku? Datangnya ipa dan juga mertuanya Abu Salamah, lalu ditangkap isterinya Ummu Salamah, dibawa lari. Kata dia, mu nak pergi ke Yathrib, terpulang kepadamu lah Abu Salamah, tetapi binimu itu adik-beradik kami. Aku tidak akan biarkan adik-beradik aku pergi ke satu tempat yang tidak tahu nasibnya macam mana. Lalu dirampah, ditangkap, lalu dibawa lagi. Bila peristiwa ini berlaku, tuan, besang mereka mari pula. Dia kata, mu oleh kerana ambil Ummu Salamah daripada Abu Salamah, anak kami, adik-beradik kami, maka anaknya itu cucu kami tak akan beri sama denganmu. Maka dirampah pula anak kecilnya, dibawa lagi. Sehinggalah Abu Salamah tak jumpa dengan bininya pun pisah dengan anak kecilnya, masing-masing setiap orang duduk asing-asing. Ni awal nak hijrah. Lalu Abu Salamah pun bismillah, hijrah dia seorang-seorang diri, tinggal anak isteri yang tidak tahu di mana, menuju ke Mekah, tuan-tuan, yang jauhnya 500 km dengan berjalan kaki. Allahu Akbar, tuan. Itulah kita pergi ke Mekah, habis dah umrah, apa nak balik ziarah Madinah, ataupun lepas haji dah kita nak pergi bakinya ke Madinah. Kita tengok sepanjang-panjang jalan tu, tuan, ya Allah, panas tu satulah, kita tak sebut, tak baca dah, dengan batu sebatu-batu, gunung segunung-gunung, dengan sayup mata memandang, 500 km, tuan, berjalan kaki. Sebab itu kita baca ayat Quran dalam surah Taubah pun sebut, Al-Baqarah pun menyebut juga bagaimana Allah janjikan kepada orang beriman dan berhijrah itu darjatnya lebih besar, lebih tinggi, dan mereka itu Tuhan jamin telah berjaya, telah berjaya. Lalu sejak berpisah itulah Ummu Salamah, setelah suaminya pergi hijrah, anaknya dirampah bawa pergi ke mana. Lalu dia tiap hari apa berlaku pada dia? Dia akan keluar menuju ke tempat terakhir ia bersama anak dan suaminya. Lalu dia duduk di situ dan menangis. Daripada pagi bawa tengah hari bawa ke petang bawa ke malam, lalu ia balik. Esok dia keluar pula pagi, tepat tak akhir dia temu dengan suami dan anak dia, lalu dia menangis, bawa tengah hari, bawa ke petang, sampai ke malam dia balik. Lusa dia keluar pula, duduk di tempat tu, menangis sepanjang hari, kemudian balik. Begitulah tekanan jiwa yang dialami oleh Ummu Salamah selama setahun. Sehingga bila cukup setahun, tuan, akhirnya timbullah kesiang belah. Adik-beradiknya kata apa dia? Dia kata, Ummu Salamah, kami pun dah tahan dah tengok mu begini. Kalau mu nak pergi juga jejakkan suamimu di Yathrib itu, terpulanglah pada tubuh badanmu, kami tak larang dah hari ini. Maka Ummu Salamah dengar begitu, dia pergi cari anaknya dengan mertuanya. Akhirnya berhasil dia dapat anak dia. Maka dua beranak ini setelah setahun. Maka mulalah mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, dua beranak sejauh 500 km
dengan berjalan kaki. Sehingga mereka berjalan, tuan riwayat kata, debu padang pasir, ribut padang pasir, jalan takut ke singa padang pasir di Zarqa dan sebagainya. Sehingga di tengah jalan ia ditemui oleh seorang sahabat, Uthman bin Talhah ibn Abi Talhah. Lalu Uthman terkejut tengok dua beranak keadaan lemah dengan kusut masai, maka dia turun daripada tunggangannya, dia tengok dekat Allah, Ummu Salamah. Dia kata, naiklah tante ni, aku akan bawa mu ke Yathrib, yang namanya kemudian dikenali sebagai Madinah, maka mu akan jumpalah laki mu denu. Maka dia bawa, tuan, diberi makanan lebih kurang ala qadar setakat ada, sampai ke Madinah. Maka dia kata, masuklah mu ke dalam Madinah ini Ummu Salamah, dan carilah suamimu ada dalam ni, mudah-mudahan Allah berkati kamu. Maka dia pun masuk dengan anaknya, akhirnya berhasil jumpa suaminya di Madinah. Tetapi sayang, tidak lama kemudian suaminya pun meninggal dunia di Madinah. Sebab tu Ummu Salamah ni, kita baca riwayat, dia puji sokmo kepada Abu Salamah. Dia puji sokmo. Dia kata, payah dah nak cari orang macam Abu Salamah ni. Orangnya baik, orangnya ajar mengaji, orangnya ajar agama, orangnya pimpin aku ni ingat ke Tuhan, berjihad. Sebut sama, puji sama. Tak ada dah orang macam Abu Salamah puji, sehingga Allah akhirnya mentakdirkan bahawa ia mendapat orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahwin. Ini dia, tuan, salah satu contoh tekanan orang Islam di awal hijrah. Kedua, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, orangnya orang Rom. Setengah kita baca riwayat, antara disebut oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Basha dalam karya dia Suwaru min Hayati Sahabah dan Suwaru min Hayati Tabi'in, gambaran-gambaran sahabat Nabi. Maka dia sebut benar, Suhaib ni orangnya janggut merah, orang Rom, dan rambutnya pun merah. Lalu dia ni asalnya dagang, tuan, mari ke Mekah dagang. Dia meniaga sikit-sikit, akhirnya laku besar dan jadi kaya raya di Mekah. Hari dia nak hijrah, dia bawa semua sekali harta dia nak keluar untuk duduk di Madinah. Lalu ia disekat oleh orang-orang kafir Mekah, dan orang kafir kata gini, Suhaib, mu mari dulu dagang. Ni karya ni Arab terjemah Terenung tu, Ustaz Wang, terjemah Terenung tu. Mu mari mula dagang, daripada tak ada benda siapa kaya raya. Adakah hari ni kami nak lepasmu begitu saja? Maka Suhaib pun rasa dia terancam. Dia buat tawaran. Dia kata apa? Ginilah, apa kata kalau mu ambil belaka harta benda aku hak banyak ni, sebagai tukarangnya mu beri aku pergi ke Madinah. Tu saja. Ambillah apa mu nak ambil pun, biarlah aku selas pinggang berapa. Maka nampaknya masuk dalam fikiran orang kafir itu, maka dibiarkan Suhaib pergi, hartanya dirampas. Setengah riwayat kata hatta pedangnya di pinggang pun dirampas. Dia Arab ni, tuan, mati biar siapa pinggang, pedang di pinggang, mati biar pedang di pinggang pun dirampas. Lalu bila Nabi dengar, Nabi sabda benar. Nabi kata apa? Beruntungnya Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Nabi kata, beruntung sangat Suhaib, beruntung sangat Suhaib, kerana niaga dengan Allah. Tiga, Iyash bin Abi Rabi'ah. Iyash bin Abi Rabi'ah, dia ni, tuan, adik-beradik semua lain-lain ayah dengan Abu Jahal. Bila dengar dia ni orang pergi hijrah, dia nak pergi juga, cuma dia takut ke abang tiri dia, takut.
Lalu dia tengah fikir guana nak hijrah, maka Umar bertemu dengannya. Dia kata, aku nak pergi esok. Kalau mau nak pergi, tupang aku tu. Maka dia kata, kalau begitu mau, aku tupang mu lalulah. Maka esoknya Iyash bin Abi Rabi'ah dan saudara dan sahabatnya Hisham bin Wail katanya, kita tupang mau. Akhirnya esok berjanji tepat-tepat nak berjumpa. Awal pagi Hisham kena igat, dia orang kafir. Toh macam mana nya tahu nya igat Hisham, nya bawa nya kurung dalangnya penjara. Sebab tu kita baca dalam riwayat, akhirnya Nabi minta, siapa di kalangan kamu sahabat yang nak bebaskan Hisham bin Wail. Nabi sebut ketika di Madinah. Lalu tinggallah Iyash bin Abi Rabi'ah jumpa dengan Umar. Maka mereka pun hijrah, 2 orang hijrah tuan. Akhirnya sampai di mana? Di Quba dah. Quba dengan Madinah ni kita tahulah tuan, sebelah, tak jauh dah. Tinggalkan Mekah hijrah tumpangnya Umar, sudah sampai di Quba dah. Tiba-tiba Abu Jahal dan Al-Harith, adik-beradik semak belaka lain ayah ni, siapa juga di Quba. Waktu kita kata, kalau Abu Jahal ni masuk Islam, termasuk orang hijrah dah dia. Sebab siapa ke Quba dah dia ginu. Tetapi apa tujuannya dia ke Quba itu? Melainkan carinya adik tiri dia nak buat balik ke Mekah. Mana kalau orang lain boleh tahan lagi, tapi kalau siapa anak beranak ikut agama Muhammad, aku tak boleh biar. Itu katanya Abu Jahal. Lalu akhirnya siapa Quba, temu dia dengan adik dia. Lalu dia kata ke mana? Iyash, aku tak larang mu nak pergi ke Yathrib tu, aku tak boleh larang. Tapi yang tebang aku mari juga ni adalah sebabnya mak kita, dia telah bernazar. Dia bernazar mana? Kata dia gini, demi Allah aku tidak akan berteduh di tempat teduh, biarlah aku berjemur tengah panas ni sampai mati, selagi anakku Iyash tak balik ke Mekah. 1. Dan mak kita bernazar, biarlah rambut aku ni mengebang kusuk masa begini, aku tidak akan sikat selagi anakku Iyash tak sampai ke Mekah. Lalu Iyash bila dengar tuan, mari belah dalam hatinya. Lah orang dengan mak, tentulah kita dengan mak ni tuan, kita tak lawan. Dengan mak Allah lemah lalu. Duduk kalau lupa, kalau mak kata balik kita nikah, kita kata kan saya menikah dah, tak kira menikah juga. Menikah sekarang lagi pasal mak suruh, bukan nak sangat dah, mak suruh taat juga, seolah begitu. Tuan bayangkan, begitulah Iyash kata dia, aku ni Umar, aku nak balik dah sekejap. Lalu Umar jawab, Iyash, bukan mudak kenal Abu Jahal, semua orang kenal kan, dia ni menipu. So kata Iyash, aku kenal abang aku, tetapi aku takut kalau betul yang dia beritahu itu, apa jadilah pada mak aku. Maka Umar berbincang lebih kurang dengan Iyash. Dia kata ginilah, kalau mau nak balik juga tak apa, cuma ni unta aku, mau naiklah unta ini, kalau mau berasa tak sedap hati, mau pusing pacu segera ke Quba, aku tunggu. Dan unta Umar ni kalau kita baca dalam Ar-Rahiqul Makhtum ni, antaranya riwayat sebut jenisnya laju. Lalu dia pun naik unta Umar, ikut abangnya Abu Jahal dan adik-beradik tirinya lain Al-Harith balik ke Mekah. Siapa tengah padang pasir, Abu Jahal ni lengah pasal tak cakap nak kerja, laju berdoa untanya Iyash ni, unta Umar Iyash pakat tu. Maka dia kata, Iyash, apa ni, jangan laju sangat, aku tak cakap nak kerja ni, kita pakat gila lah tukar, kadang-kadang aku naik amung, mau naik aku begitulah pasal tak cakap nak sampai ke Mekah tu. Maka kata Iyash, boleh,
Lalu mereka berhenti satu tempat untuk tukar sekejap unta. Riwayat kata sebaik saja Iyash turun, sebelum kakinya sempat kena padang pasir, ia ditangkap, lalu direbahkan dan diikat dan dibawa balik ke Mekah serta diseksa di Mekah. Sudah sampai di Kubah dah. Itulah kata ulama sirah tuan, bila kita baca sirah ni kita kena bayang. Batu baca sirah sampai tempat menangis kita baca sirah ni tuan. Allahu Akbar. Inilah antara 3 orang yang disebut oleh para ulama sirah contoh bagaimana tekanan kepada orang Islam di awalnya hijrah mereka ke Yathrib, yang kemudian dikenali selepas itu Madinatul Munawwarah. Lalu Abu Bakar tuan, bila tengok keadaan semakin teruk, seksaan terhadap orang Islam pun teruk, bahkan kita tengok dalam surah ketika berlakunya hijrah pertama ke Habasyah, Nabi sendiri masuk ke dalam Masjidil Haram dan membaca ayat Al-Quran secara tiba-tiba kepada orang kafir, sehingga mereka tidak sempat menutup telinga untuk tidak dengar Quran. Bahkan orang-orang kafir sebelum itu telah arah kepada seluruh penduduk Mekah, jangan dengar Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata orang-orang kafir, dia telah khabar kepada orang-orang Mekah, jangan mendengar bacaan Quran, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Buat bising, tepuk tangan, nyanyi supaya Quran tu tenggelam, mudah-mudahan dengar benda-benda begini. Tetapi bila Nabi baca secara tiba-tiba dan mereka tidak sempat tutup telinga, maka masuklah wahyu Allah itu ke dalam jiwa mereka. Akhirnya pecah segala bentuk halangan ketakburan dalam hati mereka, menyebabkan mereka dengar Nabi baca Suratul Najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Sampai habis. Lalu mereka dengar hanya tenggelam dalam wahyu Tuhan yang indah itu, sehingga ayat yang Nabi baca hujungnya fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Tuhan saja dan kepadanya sajalah muabdikan diri. Maka Nabi sujud ketika itu, ke semua orang-orang kafir sujud bersama Nabi dalam Masjidil Haram. Maka peristiwa itu tuan kecoh di Mekah. Sebahagian pembesar Mekah Quraisy hak jahat ada mari dalam peristiwa itu, kata guana kebanyakan orang kafir kita ni dah masuk Islam, ikut Muhammad. Maka mereka sedar kerana malu orang dah cakap hal masing-masing. Dia kata memang kami sujud bersama Muhammad dalam peristiwa itu. Tetapi memang tak ada ketika itu yang dia sebut fasjudu lillahi wa'budu, dia sambung lagi belakang wal asnam, dan juga berhala-berhala kita sujud juga. Maka mereka sujud sebab berhala. Tuan, ni di awal tekanan terhadap orang Islam. Lalu Abu Bakar tuan, apa berlaku? Dia bawa unta 2 ekor pergi jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Lalu Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, kita hijrahlah. Pasal Mekah ni dah tinggal orang-orang hak seksa ke orang Islam, tambuh ke Islam, dia buat uduh ke orang Islam. Kalau kita nak harap lagi adanya cahaya Islam kepada mereka, tak akan berlaku dah Nabi. Dan Nabi kata sabar, aku masih tunggu Allah perintahkan kita hijrah. Tu Abu Bakar tanya, adakah kamu tunggu juga, kena tunggu sampai Tuhan perintah juga? Nabi kata ya. Maka Abu Bakar bila dengar begitu, Nabi masih menunggu arahan Allah, maka ia pun bawa 2 ekor unta hak dia bawa jumpa Nabi tadi, dibawa balik, lalu diikat di sebatang pokok dan diberi makan daun-daun yang gugur dan kering selama 4 bulan. Disebut gitu.
Maknanya tuan fahamlah kita, kalau kita ngundur sikit 4 bulan Nabi akhirnya guna juga kenderaan itu, 2 ekor unta itu, dan berlakunya hijrah dalam bulan Safar, penghujung bulan Safar. Makna 4 bulan sebelum itu, yakni Safar, Muharram kita ngundur, Zulhijjah, Zulqaidah, lebih kurang dalam bulannya Zulqaidah, Abu Bakar peristiwa bawa unta itu, Okey, baik tuan. 4 bulan pun berlalu. Akhirnya di Darun Nadwah yang kita sebut tadi, pusat operasi pemerintahan Mekah. Darun Nadwah ni kata dibina pada zamannya moyang Nabi Hashim, atau nama sebenarnya Amru, tetapi ia lebih dikenali dengan nama Hashm, Al-Hashm, kerana setengah ahli bahasa kata Hashm itu maksudnya yang memecahkan, yang memecahkan. Moyang Nabi ni sebenarnya namanya Amru, tetapi lebih dikenali dengan nama Hashim, kerana kerja dia bila orang mari buat haji, dia memecahkan roti untuk diberi kepada jemaah haji. Beri, dan riwayat kata dia beri makan orang haji ni tuan roti dengan cicah kuah. Nanti kita baca dalam Rahikul Maktum tersebut. Maknanya tuan, roti gula kuzi ni bukan orang-orang Kelantan start buat dah. Makna zaman dulu ada dah orang makan kuah lama dah. Kalau kita nak kira dalam ni disebut Al-Hashm itu. Katanya pada zaman itulah dibuatnya Darun Nadwah, yakni pusat pemerintahan Makkah. Setengah kata zaman anaknya Abdul Muttalib, atau nama sebenarnya Syaibah yang uban, yang ubang, kerana dia lahir ada ubang sikit rambut padanya. Jadi Darun Nadwah ini duduknya sebelah Masjidil Haram, Baitullah Al-Haram. Dan mana Darun Nadwah ini tujuan dibina untuk menjaga kebajikan Mekah dan penduduknya, serta menjaga hubungan luar orang mari ke Mekah. Bila kita baca awal-awal sirah, bagaimana Nabi sebut Nabi suka sangat keputusan mesyuarat di rumah Abdullah ibn Jada'an, kerana antara isi mesyuaratnya membela orang-orang yang dizalimi, sekalipun orang luar Mekah yang dizalimi oleh penduduk Mekah. Ketika itu tuan ada marinya satu pedagang namanya Zubair, setengah riwayat kata dia bawa barang-barang dagangan berniaga di Mekah, orang Mekah ambil tak bayar, dan menyebab dia apa-apa ke dana melarat di Mekah kerana barangnya habis, duitnya tak ada. Lalu sebab itulah mereka bincang di rumah Abdullah ibn Jada'an antara sebut ni, dan selepas itulah katanya juga dipanjangkan ke Parlimen Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah ni pada 26 Safar, harinya Khamis, berlangsung waktunya duha, lebih kurang satu mesyuarat yang dihadiri lebih kurang 11 orang menurut satu riwayat, atau 13 orang menurut riwayat yang lain. Pemuka-pemuka Quraisy Makkah memimpin satu mesyuarat untuk bincang bagaimana kita nak buat pada Muhammad dan agama ni. Itu dia. Kita tunggu azan kejap tuan ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik tuan, InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Dan saya ingat mungkin ni siri pertama agaknya Ustaz Wan ya. Pernah kita sambung lagi dalam siri berikut ni. Cuma itulah tuan ya, pada 26 Safar itu, harinya Khamis, lebih kurang dalam waktu duha begitu, setengah riwayat kata berlangsung satu mesyuarat di Darun Nadwah untuk mengambil tindakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebanyak 3 usul telah pun didengar dalam perbahasan pada hari Khamis 26 Safar itu. Pertama, usul yang dicadangkan oleh Abu Al-Aswad, katanya kita buang daerah Muhammad supaya dia tidak boleh berdakwah lagi kepada orang-orang Mekah. Lalu Iblis yang menyerupai lelaki tua daripada Najd, sekalipun riwayat ini telah dibahaskan tentang kedudukannya, telah mengatakan kalau kamu buang daerah Muhammad ni tak selesai kerja. Pasal mu buang daerah contohnya, dia buat kaca pula tempat hak kena buang. Macam kita ingat, saya ada satu orang Kuala Berang, saya tak mau sebut nama lah, ni kisah lama dah. Saya ingat arwah tu nenek moyang saya cerita dulu. Dia dibuang daerah ke Kuala Berang, dan dia ni duduk di Rata Panjang Kelantan. Kihnya pasal tikang orang, tikang ngekeri balah begitu begini mati ke begitulah, maka dibuang daerah ke Kuala Berang. Sukalah dia tu orang boleh pindah Kuala Berang sebab asalnya orang Kuala Berang, cuma dia duduk di Rata Panjang, dibuang balik ke Kuala Berang. Hukuman buang daerah ni kalau kita dengar dulu sama lah
buang situ, buang sini. Lalu cadangan Abu Al-Aswad dia kata mudah, kita buang daerah, buang terus lah. Kita budak serabut hari ni kita buang. Maka kata Iblis, kalau mu buang tepat hak mu buang ni, dia buat kacau pula. Jadi orang kannya masuk Islam, kannya buat pakat tang nak serang ke Mekah, dah buang daerah. Jadi dia kata, kalau mu nak buang bagi aku dak berapa sabah lah, katanya Iblis. Maka ahli mesyuarat fikir lebih kurang katanya betul juga. Maka ditolak usul itu. Timbul usul kedua dicadangkan oleh Al-Bakhtari. Dia kata gini, baik kita penjara igat dia, orang masuk penjara, kita penjara sampai mati, biarpun mati ke diri tu dalam penjara tu, sebagaimana yang telah kita buat dah sebelum ni. Az-Zuhair dan An-Nabirah, penyair hak zaman dulu kala, bukan kita tak rajin penjara sampai mati dalam penjara. Jadi kita buat begitu, igat masuk penjara sampai mati. Lalu Iblis kata, dak dang mati kalau mu nak tak dah penjara, pasal kawangnya di luar takkan nak lock saja. Tentu dia mari bebas ke, ataupun marinya serang penjara ni kena bebas. Jadi dak masuk akal lah kalau kata mu nak sampai ke mati dan orang bertindak dulu. Itu dia. Saya ingat dulu tuan, waktu alhamdulillah saya ke Aceh waktu itu, baru lepas tsunami. Dalam 10 orang satu rombongan, 10 orang, saya seorang ustaz, 6 orang medical doctor, 2 orang volunteer dan seorang kaunselor. Kami berlepas sampai ke Medan, lebih kurang 17 jam daripada Medan nak tuju ke Kabupaten Melabuh Suak Timah Aceh. 17 jam ditahan pula gerakan Aceh Merdeka, nya tahan pula takut gerakkan ke apa kita pulang guana ni. Maka kemudian kira lebih kurang lepas pergi ke Aceh ni, nak boleh sapa pula Tuhan Allahu, dengar jalan pecah, dengan kena berhenti banyak kali. Supir pula waktu sapa ke sakit ke diri, saya ganti bawa bank benar di Indonesia ni nak pergi ke Aceh. Berhenti satu tempat, saya ingat pagi tu dekat kat subuh itu. Berarti satu kampung tu Tuhan Allahu, punyanya kampung tu sunyi macam kampung zaman dulu. Saya ni perekat baru, lahir tahun 77. Sini ayanda kita, ayanda Datuk pun ada situ. Orang-orang lama, tentulah kita dengar cerita lama ni tuan, sekadar dengar. Tapi dah saya duduk dengan orang tua, arwah moyang saya ni kalau ada dekat 100 lah, lebih kurang gitu. Orang dalam kota dulu duduk di istana. Jadi dia cerita semua benda-benda lama. Ibaratnya tuan kampung hak saya jumpa dalam nak pergi ke Aceh tu, kalau orang tua dulu nak kiyah kat, dia kata sunyi dia macam di langgar geruda, sunyi. Kami berhenti semayang subuh situ, dah semayangnya ambil air semayang dalam buluh gitu, lepas tu payang. Mana tuan boleh bayang lama benar semayang. Yang saya pelik satu, teringat sampai sekarang, nak khabar hak penjara tu je, tapi meleret pas sini, biarlah. Apa dia? Lepas semayang subuh, adalah satu kiai, pak kiai tu dia ceramah. Dia pakai serba putih begitu, serban dia balut tubuh gitu, betul yang sejuk pagi begitu, dia ceramah. Dia kuliah subuh. Dan kuliah tu pula yang saya pelik tuan, bahasanya maaf sebut boleh jadi saya silap faham. Bahasanya habis-habis bahasa Terengganu kita. Habis-habis. Kalau dia Mersing kita tak berasa pelik sangat pasal Mersing. Ni dah orang Terengganu ramai. Gi situ, gi dulu mudik sampai ke Mersing, buka kampung duduk situ. Kita tak berasa pelik pasal tahu sejarah. Ni di kampung yang saya singgah itu tuan, dalam perjalanan ke Melabuh, berhenti subuh, habis-habis bahasa Terengganu. Allah, saya kata peliknya sini. Tetapi saya masih lagi reserve sikit. Saya kata barangkali maksud dia lain ni, maaf, cuma kita dengar cara Terengganu jadi kita faham cara Terengganu, tapi barangkali maksud dia lain. Tapi saya dengar sampai habis dan saya faham cara kita lah, takut-takut bahasa Terengganu. Habis kuliah saya pergi jumpa dengan dia, saya salam, saya kata Pak Kiai,
apa ni, kami daripada rombongan. Dia pun kata dari mana ni? Bunyi pun Terengganu. Saya kata Allah, pelik bahasa orang sini. Saya kata kami daripada Malaysia. Dia kata oh Malaysia. Malaysia mana? Saya Terengganu. Ni ada Selangor kalau. Kita saya pun jemaah tabligh Kubang Bujuk. Terengganu rupanya tuan. Patut bahasanya Terengganu, jemaah tabligh Kubang Bujuk. Dah siapa dulu dah situ. Dalam perjalanan itulah kebanyakan penjara pecah terbalik. Saya buat buku 10 hari di bumi tsunami. Dalam interview tu saya tanya, dia kata gini, Ustaz, banduan bila dengar marinya tsunami tu suka pasal bila air mari latung ke bangunan dia pecah, mereka boleh bebas lagi. Dan bebas mati habis. Dan bukan semua mati sebab lemas, tetapi ada sebahagian besar daripada mereka dipukul air terlalu kuat, terlantung ke zinc rumah, putus dua. Dan ada yang terlantung ke dinding, pecah kepala, mati dalam peristiwa tsunami itu. Baru siapa tu tuan, orang tengah cari mayat atas pokok, bukan saja dalam seluk, atas pokok, pasal besarnya boh tu tsunami itu. Dan saya ingat interview satu polis, dia kata bila nampak air mari, dia cabut pistol, dia tembak. Lepas dia kata sebab apa? Sebab dia kata, Pak Ustaz, yang saya lihat bukannya air, tetapi ular yang besar. Maka dia tembak. Dalam interview saya itu. Lalu kata tadi kita penjara, siapa mati? Maka kata Iblis, dah mati, kawan dia mari bebas dia. Jadi kalau mu nak penjara juga, aku tak apa setujulah. Tak tahulah orang lain, kata dia. Lalu orang lain pun fikir sekejap, menolak usul itu. Lalu usul ketiga dicadangkan oleh Abu Jahal. Apa kata dia? Gini, tak ada cara lain dah. Dah cara mana Abu Jahal? Saja kita bunuh. Sebab bila bunuh satu-satu orang, sesakit. Mu tak akan jumpa dah, mu tak perlu mikir panjang dah, dia pun tak boleh nak buat apa dah, agama dia pun lumpuh, mati tengah jalan pasal pengasasnya mati. Baik, kita buat begitu sajalah. Lalu masing-masing pun pakat, setuju, Iblis pun sokong sangat. Lalu mereka beralih berbincang berikutnya, dah kalau nak bunuh, caranya macam mana? Lalu mereka sepakat, setiap kabilah hendaklah hantar seorang pemuda yang gagah-gagah, dan kita akan beri pedang yang tajam sebilah seorang, dan kita lama racun di pedang itu, supaya kalau kamu tetap Muhammad, dia terlepas, 2-3 hari lepas tu dia pasti mati kerana kesan racun. Tengok bersungguhnya tuan rancang nak bunuh Nabi. Lalu apa jadi? Tuhan ni tuan, dia tak elok. Dia tidak elok saja begitu saja. Setiap benda kita buat ni Tuhan ada. Setiap benda hak dirancang Tuhan tengok. Maka Tuhan suruh Jibril turun bawa berita pada Nabi, memberitakan rancangan orang kafir Mekah itu untuk bunuh Nabi malangkara. Lalu dapat berita pada Nabi, Nabi baluk muka lebih kurang tubuh, jalan bawah terik matahari, sedangkan riwayat kata Nabi kita ni tidak biasa berjalan di bawah terik matahari. Nabi kita ni tak berjalan bawah terik matahari. Sebab itu katanya bila Asma tengok, kata setengah riwayat Aisyah tengok ikut tikat, dia kata macam Nabi je berjalan tu. Tapi dia kata tak mungkin, pasal Nabi tak berjalan waktu gini. Lalu Abu Bakar tengok, dia kata Nabi. Abu Bakar ni kena cara Nabi, dia kata Nabi. Tetapi tentu ada benda besar ni kalau Nabi mari waktu begini, pasal bukan waktu kebiasaan Nabi lagi. Lalu Nabi datang berbincang untuk hijrah itu. Terus saja Abu Bakar kata, as-suhbatu ya Rasulullah, boleh tak aku nak bersahabat, nak temanmu ni dalam hijrah ni Nabi? Maka Nabi kata ya. Lalu balik, siapang lebih kurang dibuat, malang pun masuk, maka orang kafir telah mula kepung rumahnya Nabi. Ni
Ni kita pakai pelbagai riwayat tu, kita sebut secara mudah saja. Dan riwayat kata lagi, yakinnya Abu Jahal Nabi akan mati malang tu, lalu sementara nak tunggu 1000 malang karang, mereka bercakap dulu, bercakap. Dan antara yang mereka bercakap sama-sama dia tu benda-benda kelakar. Lah sementara nak tunggu malang, ni cerita, buat-buat cerita kelakar begitu. Dan riwayat kata sehingga tergolek ke tanah, Abu Jahal suka sangat malang tu. Pasal ada karang nak bunuh orang, biar kita ni bercakap apa-apa, biar senang hati dulu. Lalu Nabi turun keluar daripada rumahnya dan membaca ayat ke-9 daripada surah Yasin itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan depan dan belakang mereka itu satu tembok dinding, halangan siapa mereka tak nampak Nabi itu. Ayat surah Yasin ni, ya, tuan-tuan dah hafal semua sekali dah. Nak keluar malam takut bini nampak. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Kan kita baca semua dah begitu ayat ni dalam surah Yasin itu. Dan kalau kita ingat dalam setahun dulu yang dia Datuk, dalam metro saya ingat metro di Kelantan no, sekelamin warga emas umur 76 tahun, saya ingat saya 76 tahun. Dia ni pergi ke Kuala Lumpur, anak Kuala Lumpur no ambil buat pergi ke Kuala Lumpur. Kan kita biasa begitu, buat mari mak ayah ni duduk Kuala Lumpur. Lalu dia duduk dengan anak dia di Kuala Lumpur tagang 3 hari dan 3 hari 3 malam, for 3 days and 3 nights, 3 layalin wa 3 ayamin mundarenal mundarayarab, 3 hari 3 malam duduk di Kuala Lumpur. Dah kita tahu dah orang tua kita ni dia tak boleh duduk lama, mana paling lama tu seminggu tu pun lama dah tuang, maka dia nak balik. Lah setengah orang kata orang tua kita ni bukan tak boleh duduk lama, tapi dia puas. Dah kita bawa dia daripada kampung duduk Kuala Lumpur, kita pergi kerja dia duduk di rumah, maka puas. Patutnya tuan bila bawa orang tua kita ni, bawa dia jalan Kuala Lumpur, main roller coaster, pergi tempat benda snooker, baru dia tak puas. Tetapi dah kerana lock begitu, 3 hari aku nak balik, maka nyata balik. Apa jadi? Siapa di rumah ni tengok komboh rumah dia, komboh nyelembang dia orang, habis komboh. Dia kata orang masuk rumah kita ni, maaf, dia sekelamin tu. Lalu pergi ke dapur tengok, Allah teruk sangat komboh ni pecah masuk ke orang. Siapa depan bilik dia? Apa jadi? Siapa depan biliknya dia dengar suara orang seorang, bunyinya macam sakit. Bunyi gitu. Sakit. Kalau kita maaf Ustaz, orang tanya malam Jumaat kelewong ke malam ni, takut lalu dah ni dak ni bunyi orang sakit. Lalu dia kata ke ada orang dalam, abang cuba tengok pintu, nyata lock pintu bilik, peropok 2 orang baring. 3 hari masuk di rumah tak boleh keluar. 3 hari itulah kelaparan, siapa dak gerak ke diri dah, baring dalam rumah, dalam bilik apa ni sekelamin tu. Lalu orang tanya dia, Pak Cik ada amalan apa-apa ke tak? Pak orang masuk ni tak boleh nak keluar. Macam kita kalau rumah kita pasang pagar elektrik haiwan lagi, lepas tu upah pula benda ni security pula arak ke security pecah rumah kita, bela rimah lah pula depan rumah tu, singa seekor belakang. Makna sungguhnya ni dak rumahnya jerekah rutuh, tapi tak boleh masuk, tak boleh keluar. Lalu dia tanya, Pak Cik ada amalan ke tak? Dia kata ada. Apa amalan? Dalam metro tu sebut gini, antara mana ada lagi amalan lain tu, tapi antaranya inilah, waja'alna min baini aidihim sadda. Mana selebihnya tu kita kena buat rombongan lah, pergi menadah lah dengan denung, bawa burger, bawa McDonald. Orang sekarang begitu. Kalau dulu pisang, kalau dulu 7 batang jagung, sekarang tidak. Dulu 7 keping duit 1 sen, tidak. Sekarang 7 keping duit 100. Dia kena ikut zaman, pasal dah barang naik belaka, ni kena ikut zaman dah ni. Jadi Nabi baca ayat itu sehingga mereka tidak nampak.
Dan riwayat kata Nabi gi dekat orang kafir masing-masing, dia ambilnya tanah atau pasir, ditabur atas kepala sikit seorang. Tentu kita tanya tuan, saya pun terfikir, dah buat apa Nabi kita tabur pasir tanah atas kepala orang kafir? Dah sudah boleh lari tu lari je lah, nak pergi tabur dah. Rupanya Nabi nak buat isyarat, kalau aku nak bunuh mung orang kafir boleh bunuh, mung tak sedar ke apa benda dah, tetapi aku ni bukan macam mung ni orang kafir, aku buat hak Tuhan suruh, maka isyarat kepada kamu itu. Lalu Nabi pun pergi ke rumah Abu Bakar, keluar pintu belakang, berjalan secara berinjik, jeng-jeng. Tak ada orang buat gaya ceramah, biar saya buat. Jalan. Ni berjalan jinji. Tuan tanya, dah sebab apa saatnya berjalan begitu? Antaranya supaya tapak kaki itu tidak terkesan sangat di padang pasir. Dah buat apa? Dah kalau ada tapak kaki padang pasir, takkan orang tahu hak siapa? Kita ni tuan, di masjid kita ni, kita ambil semayang situ. Lepas tu masuk dalam masjid ni, basahlah kaki, melekatlah sikit tapak kaki ni orang pasal nak semayang. Ada kita tahu hak siapa? Ni kita tak tahu. Kita tak tahu tu. Padahal masjid kita, surau kita, balasah kita, bukan orang ramai sangat, orang tula je biasa. Kalau semayang orang tula pun kita tak tahu. Malah yang masjid negeri ni payah sikit pasal ramai. Saya jangka malam ni pun lebih kurang 12,000 orang ni sampai ke belakang sana. Payahlah sikit. Tapi nak kabarnya tuan Nabi berinjik antaranya supaya tapak kakinya itu tidak dikesan. Bapa Ustaz? Gini, kepakaran orang-orang Arab dahulu, antaranya zaman Nabi dan sebelumnya lagi, iaitulah adanya beberapa orang yang mahir mengesang tapak kaki di padang pasir. Mereka ni dipanggil Ahlul Qiyafah. Ahlul Qiyafah ini adalah orang yang mahir tengok tapak kaki padang pasir, hai ni dia kenal siapa punya. Kita sekarang tak tu kan, kita pergi cokik tu, kita tengok orang buat lambang tapak tangan gitu, mana telek nasi, kita kata cuba telek jap tuan, nasi hari ni guna. Dia pun tengok tapak tangan kita, dia kata mung ni kalau ikut ke orang tapak tangan, hari Selasa depan mati mung ni langgar di lori. Kita pun takut pang tapak muka dia, ambil nasi mung di tapak tangan aku, menipu berdoa ni. Tu di tapak tangan ni, dilihatnya di pasir. Ahlul Qiyafah. Dan satu kisah tuan, saya ingat nak tutup di sini je. Nabi ni anak akaknya Zaid. Cucu akaknya anak Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi Zaid ni tuan, Nabi kahwinkan dengan Ummu Aiman, satu wanita yang kulitnya hitam. Setengah kata bangsa hitam, setengah kata kulit dia tu hitam. Lalu menikah dengan Zaid. Zaid ni putih. Boleh anak nama Usamah mengikut maknya kulitnya gelap hitam. Lalu bila dua beranak ni berjalan, putih seorang, hitam seorang, lalu banyak orang cakap bukan tu, bukan anak Zaid tu, anak akak dia tu, bukan. Hanya sebut begitu dah orang. Jadi Nabi ni kecil hati dengar. Nabi kata dah anak Zaid. Sehingga berlaku dua beranak ni baring di masjid Nabi, di beral masjid Nabi begitu, sambil tutup dengan satu kelubung. Kelubung tu pendek, kalau tutup kaki terdedah muka, tutup kepala terdedah kaki, pendek. Lalu mereka tutup muka, terdedah kaki, julu dua pasang kaki, satu kaki besar, satu kecil, satu hitam, satu putih. Kebetulan Ahlul Qiyafah lalu, dia kata gini, tapak kaki kecil hang hitam ini, anak tapak kaki besar hak putih ini. Tu dia tuan, mahirnya Ahlul Qiyafah. Itulah Nabi berinjik jalan sehingga meneceh kakinya. Daki pula gua Saur, duduk 3 hari 3 malam. Malamnya 27, masuk 28, 29, 30 Safar.
hinggalah 1 Rabiul Awal, harinya Isnin malam, baru Nabi hijrah ke Madinah selama 8 hari 8 malam. Bermula 1 Rabiul Awal hari Isnin, sampai pun hari Isnin juga 8 Rabiul Awal di Kuba. Dan sebelum nak sampai Kuba tu ada 4 benda besar yang Nabi hadapi. Nabi berjumpa selain daripada serangan Suraqah, beruang Suraqah, itulah antaranya mereka berteduh di bawah satu bongkah batu yang besar, yang mana ketika itu Nabi pun dihamparkan kulit begitu oleh Abu Bakar, disuruh Nabi berehat, maka Nabi tertidur. Abu Bakar tunggu Nabi. Riwayat kata mereka hijrah 4 orang, setengah kata 3. Nabi, Abu Bakar dan Abdullah ibn Uraikid, yakni Abdullah bin Uraikid, seorang kafir yang kerjanya ambil upah tunjuk jalan. Nabi percaya padanya. Setengah riwayat kata ia memeluk Islam sebaik saja sampai di Madinah. Dan setengah kata tambah seorang lagi budak yang mengembala ternakan Abu Bakar, iaitulah Amir bin Furaihah. Amir bin Furaihah. Lalu mereka teduh bawah batu. Ketika itu Nabi tidur, lalu Abu Bakar tunggu Nabi, dan kemudian tiba-tiba datang budak kecil bawa kambing, bawa banyak, ditolong gembala kambing orang, duduk bawah batu tu juga. Mana kalau kita RNR lah, pakai duduk ramai, kambing pun ada, orang pun duduk kan begitu. Makanya duduk ramai. Abu Bakar kata, budak ni bela kambing, aku nak tanyalah, takut susu-susu dia tu boleh minta sikit. Sebab upah orang jaga kambing ni tuan, dalam sejarah Mekah, dia upah dengan harga beberapa kira, yakni mata wang ketika itu, setengah kata mata wang ketika itu kira, mana barangkali berapa PT siling lah, geneh lah, kerana Arab ni dalam berapa keping, 2 keping, 3 harap begitulah orang. Dan upah kedua, salah seekor kambing hak banyak ni boleh ambil susu hari tu minum. Dah letih dahaga mari mu boleh purah makan kamu. Seekor punya awak jual apa ni, awak minum. Ya. Lalu Abu Bakar kata, kambing mung ni. Dia kata, tak, saya ambil upah. Dagi yang mung susu hari ni boleh tak aku ambil sikit? Kita ambil lah. Maka diperah oleh Abu Bakar, maka diberi sikit ke budak, disipang satu ke Nabi. Satu, mereka berehat bawah bongkah batu. Kedua, mereka melalui satu perkemahan kepunyaan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad duduk dengan laki dia Abu Ma'bad. Riwayat kata mereka ada 2 kemah. Satu kemah besar tempat mereka duduk, dan satu lagi kemah kecil tempat simpan barang-barang lama. Lalu Ummu Ma'bad ni katanya, walaupun orang berpindah randah dan orang sesak, susah, miskin, tapi dia ada perangai baik. Dia apa dia? Setiap orang lalu depan kemah dia ajak makan. Sekadar ada. Mari singgah ni makan. Kalau kita kan biasa begitu. Orang tua, budak, mari ambil rambut tang ni makan. Ni makan, jangan tinggal, pergi makan. Ni ambil rambut, ambil doyang, panjat doyang, ambil. Maknanya bersungguh beri makan kau orang. Kalau tak panjat suruh bersungguh sangat. Lalu Nabi tanya, ada tak makanan hari ni? Mereka tak kenal Nabi. Dia kata, maaf, tak ada. Dah kambing ada ke tak? Kalau boleh perah-perah susu. Ummu Ma'bad kata, maaf, laki aku bawa dah kambing pergi gembala jauh dah, tak ada seekor habuk dah. Lalu terpandang oleh Nabi seekor kambing dalam kemah hak kecil tu. Dan Nabi kata, dah kambing tu. Ummu Ma'bad kata, tu kambing sakit, jadi tak ada susu. Lalu Nabi kata, bolehkah aku perah susunya? Ni tuan, saya nak sebut ni. Bila Nabi kata begitu, walaupun kambing tu Ummu Ma'bad tuangnya sendiri kata sakit, tapi Nabi nak perah juga. Ummu Ma'bad pun kata gini, dia kata gana, kalau nak perah lah. Boleh faham kita tu tuang bahasa dia tu. Mana aku khabar, mu tak percaya. Aku ni tuang kambing, mu kata nak perah juga. Dah kalau nak perah lah. Gitu. Lalu Nabi perah. Bolehlah 2 jat pada Nabi. Terkejut Ummu Ma'bad, dia beri satu pada Ummu Ma'bad dan satunya diminum oleh mereka. Lalu Nabi tinggalkan. Kemudian tuang balik Abu Ma'bad, dia tengok ada susu, terkejut. Lalu dicerita oleh Ummu Ma'bad lebih kurang. Abu Ma'bad kata, itulah lelaki yang diburu dengan 100 ekor unta, dan kalau aku berjumpa dengannya, aku nak masuk agamanya.
Dan dalam Ar-Rahiqul Maktum ini juga sebut ketika itu Asma binti Abu Bakar tidak tahu kat mana dah ayah dia dengan Nabi ni, sebab dia wak mari benda bekalang, dia pecak dengan tali pinggang dia ni, siapa dia belah dua tali pinggang, satu dia ikat, satu wak ikat makanan. Dia kata kat mana dah tahu ayah aku ni dah berlepas dah malang, 2 malang dah, kat mana dah. Maka ketika itulah di Mekah kedengaran satu syair bergema atas langit yang dibaca oleh jin Islam ni dalam Ar-Rahiqul Maktum sebut, yang menyebut tentang mereka telah melalui lembah Ummu Ma'bad, disebut gitu. Sehingga kan kata Asma, tahulah aku mereka telah melintasi kemah Ummu Ma'bad. Dengar gitu. Ketiga, lepas pada Ummu Ma'bad, maka Nabi jumpa dengan satu kabilah yang diketuai oleh seorang panglima, 70 orang pengikutnya yang datang dari Mekah memang nak bunuh Nabi pasal nak dapat 100 ekor unta. Tetapi sebaik saja mereka tengok Nabi, kesemuanya memeluk Islam. Lalu dicabut serbangnya, diikat pada lembingnya, dibawa Nabi sampai ke Quba, setengah riwayat kata. Dan juga Nabi bersalin pakaian kerana Zubair, salah seorang sahabat baru balik berniaga, maka diberi Nabi salin. Kita salin lah Rasulullah, lama dah pakai baju begini, dia beri salin. Lepas tu setengah riwayat kata Nabi masuk ke dalam Madinah dengan memakai baju berwarna putih. Pada hari nak masuk Madinah tu, harinya Jumaat. Jadi sampai Quba, Nabi duduk di Quba, khilaf di kalangan ahli sirah, tetapi ramai yang berpakat menyatakan bahawa Nabi duduk 4 hari 4 malam di Quba. Jadi kalau 1 Rabiul Awal hari Isnin Nabi tolak daripada Gua Thawr, sampai 8 Rabiul Awal juga hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 8 hari. Duduk pula 4 hari, daripada 8 Rabiul Awal tambah 4 jadi 12 Rabiul Awal. Daripada hari Isnin tambah 4 jadi Jumaat, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi Jumaat 12 Rabiul Awal baginda masuk ke perkampungan Bani An-Najjar. Itulah salah satu kabilah ahli keluarga Nabi sebelah Madinah. Nabi ni moyangnya orang Madinah, kita jangan lupa benda itu tuan. Dan juga moyangnya lelaki adalah orang Mekah. Hashim itu orangnya orang Salma, moyang Nabi, isteri pada Hashim, orangnya anak ketua kabilah di Madinatul Munawwarah. Bahkan Abdul Muttalib lahirnya di Madinah, kemudian dibawa oleh bapa saudaranya Muttalib, adik kepada Amru atau Hashim, dibawa balik ke Mekah. Sejak itulah dia memerintah Mekah. Asalnya dia beranak di Madinah, maknya Salma orang Madinah, keturunannya kabilah besar di Madinah, antaranya Bani An-Najjar. Sebab tu Nabi hari masuk ke perkampungan Bani An-Najjar, kabilah Nabi bawa pedang iring Nabi masuk dalam. Dan di sanalah tuan katanya mereka berebut-rebut kerja nak pergi terpa ke unta Nabi, dan kebanyakan orang salah pilih kerana mereka nyangkakan Abu Bakar itu Nabi. Mereka ingat Abu Bakar Nabi, mereka tidak kenal Nabi ketika itu, tidak semua orang kenal. Lalu waktu serbu Abu Bakar, disangkanya Nabi kerana uban Abu Bakar lebih banyak daripada Nabi. Maka bila tengok banyak uban tu, lah, tentu kita kata Nabi lah tu. Tengok tu uban banyak, orang ingat begitu? Tidak. Nabi kita ini tuan umurnya 2 tahun lebih tua dari Abu Bakar. Kalau kita pakai pendapat yang menyatakan Nabi berhijrah ketika umurnya 50 tahun, ada kata gitu. Walaupun 50 itu waktunya Khadijah wafat, Nabi masih tunggu. Setengahnya kata umurnya 53. Makna Nabi kalau 53, Abu Bakar 51, 2 tahun lebih tua pada Abu Bakar. Sebab tu syair Arab kata gini, lebih kurang maksud dia, nombor 2 ni tuan sinonim sangat Nabi dengan Abu Bakar. Dalam Quran sebut iz huma fil ghar, mereka berdua dalam gua, dan umur mereka pun 2 lebih tahun, antara satu sama lain lebih kurang 2 tahun. Dan pernah satu hari Nabi bermimpi, lalu selepas solat subuh Nabi paling ke sahabat dan Nabi kata gini, Abu Bakar, semalam aku bermimpi
aku menaiki satu anak tangga. Kemudian selepas itu aku menaiki 2 anak tangga. Kemudian selepas itu aku melihat Abu Bakar naik 2 anak tangga tu. Apakah maksudnya Abu Bakar? Nabi tahu, Nabi nak tanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kata, ya Rasulullah, setelah mu wafat 2 tahun selepas itu aku wafat. Benar sungguh tuan, Abu Bakar memerintah lebih kurang 2 tahun saja. 2. Atau Abu Bakar hari sakit, dia tanya orang, hari apa esok? Orang kata hari Isnin dah. Dia kata, Allah, aku harap sangat aku mati hari Isnin. Pasal Nabi pun mati hari Isnin. Allah tuan, apa begitu sekali. Ni dia ya. Lalu mereka serbu Abu Bakar kerana ubangnya banyak. Rupa-rupanya ketika itu matahari semakin terik, Abu Bakar cabut serbangnya, ditudung wajah Nabi. Maka ketika ditudung wajah Nabi kerana takut cahaya terik tu kena wajah baginda, ketika itu tahulah orang mana satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni lebih kurang 18 helai ubangnya, lebih kurang 18 helai. Di rambut atas kepala sikit, di lehiyah janggut ni, jabang ni sikit, dan di anfaqah lebih kurang di janggut sini ni ada sikit, sini sikit, kepala sikit, lebih kurang 18 helai ubang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila orang tahu mana satu Nabi tu, mereka pegang tali unta, sehingga Nabi kata da'ha, lepas. Sebab biar unta ni berhenti sendiri, aku akan turun situ. Pasal orang berebut nak Nabi mari di rumah. Marilah Rasulullah, rumah saya Rasulullah, lama dah saya bersiap ni. Maka Nabi tengok ramai sangat, Nabi kata, lepaslah, biar unta ni berhenti sendiri, aku turunlah situ. Lepas tu riwayat kata, bila unta itu bergerak, akhirnya berhenti satu tempat, Nabi tidak turun daripada unta. Tak lama kemudian unta naik pula dan sambung perjalanannya. Tempat pertama yang unta turun tapi Nabi tak turun itulah tapak Masjid Nabawi sekarang. Kita masuk dalam Masjid Nabawi, dekat dengan Raudah itu, dekat dengan mimbar Nabi itu, kita tengok antara tiang ditanda beberapa tanda, itulah tapak asalnya Masjid Nabawi, tapak asalnya. Jadi bila gerak unta tu lepas pada tu, barulah berhenti di depan rumah, setengah kata di atas tanah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Bapa dia berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saya nak buat penutup terus. Apa dia? Katanya riwayat sebut kerana 2 benda besar. Pertama, kerana Nabi nak sangat kalau boleh berhenti rumah anak beranak. Abu Ayyub ni anak beranak Nabi di sebelah Madinah. Bahkan riwayat kata Nabi turun, Nabi kata, siapa gak yang paling dekat nasabnya dengan aku sini? Abu Ayyub kata, saya Rasulullah. Ni dia. Sebagai tanda tuan, sunnahnya kita ni pergi ke mana-mana. Betul dah orang tua kita buat dulu, betul yang dia datuk. Dia bawa anak cucu, kena ni pak sepupu mung ni, jangan balah apa, jangan buat uduh ni, anak beranak kita belaka. Orang dulu. Tapi kita sekarang sudah tidak begitu. Kita pergi Melaka, Kusuh, kawan kita kata, mu bukan ada pak dara sini? Ada. Dia apa mu dah pergi? Malah aku kena semayang jemaah pula dengan dia kat pergi. Tambuh kita pergi rumah bawa saudara. Tapi Nabi ni nak sangat singgah rumah anak beranak. Satu. Dan keduanya tuan, kata setengah riwayat lama, riwayat ni lama, kata dia sebab dalam ratusan tahun, dia kata begitu, lebih kurang ratusan tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi, Yathrib ketika itu, sebelum dikenali namanya Madinah, pernah berlaku satu peperangan yang dahsyat di Yathrib, di Madinah itulah. Kisahnya apa? Kisahnya gini, Yathrib dikenali pada zaman itu, terkenal dengan tempat orang cari jodoh. Mana kena cari bini, orang pergi Yathrib. Kerana wanita-wanita Yathrib dikenali sangat comel. Comel berdoa. Mata bagai bintang timur, kata orang tua kita dulu. Mata bagai bintang timur, hidung mancung bak selodang, pipi pauh dilayang, bibir delima merekah,
dagu sarang tempur, kening semut bari, pinggang raping macam kerengga, betik makna comel sangat. Kalau Yathrib, orang ke cari bini. Lalu anak Raja Yaman dia pergi ke Yathrib, dilihatnya orang puan Yathrib ni comel, maka tiba-tiba dia buat jahat, mana pegang ke curi apa begitu begini. Orang lelaki di Yathrib marah, tikam dia, lalu mati di Yathrib. Bila mati, sampai berita terbunuhnya anaknya Raja Yaman ni kepada Raja Yaman di Yaman. Lalu raja ni marah, apa dia buat? Maka dia pun kerah bala tentera serang Yathrib. Tergamuk, dia kata bunuh anak kita. Padahal boleh kira bercara kan orang tua ada sama orang tua ni. Dia sampai tikang bunuh gitu ni. Macam kita, saya baru ni ke Perlis, singgah di Kedah tu, naik di Sultan Abdul Halim punya airport. Sebelah saya poli ACP di Lahad Datu sana. Dia ceritalah kisah Lahad Datu, guana orang tembok begitu, Ibrahim bin Lebor kena tembok, dia cerita. Jadi toh macam mana, saya tanya juga. Saya ni kadang berakhir tuan tanya pasal esok kalau cerita dalam ceramah ada sikit pengalaman kita bercakap orang. Saya kata tuan, saya nak tanya, biasanya kalau kita takak orang jahat, curi ke merapok, kalau orang katok-katok tu kadang polis kisah tak? Ke polis pun suka juga kadang-kadang orang awam ni katok sikit sebanyak. Dia kata tak boleh Ustaz, kita tak katok lah. Dia kata kalau boleh serah dulu. Cuma adalah katok tu kadang pegawai kita lock juga, wis putih dua begitu, takak pasal gerang juga tuan. Dah ni merapok, punya tetok orang. Kita kat usah kata orang, kita ni ustaz ni kalau boleh buat fatwa dia halalkan, nak kata begitu, tapi dah apa boleh agama tak beri. Ya tak ya, kalau boleh takak sebelum polis mari, ikat tiang LLN tu kalau boleh. Waktu kalau boleh benda iri sikit tangan dengan pisau super nesek tu, iri-iri perah 5 nipis ke apa, tok garang kunyit biar gelepok, gerang juga, tetapi apa boleh buat, tak boleh. Saya ingat dulu Anda Datuk dalam satu dialog kami dengan 3 orang penganut Syiah Melayu Johor, 13 hari bulan 3 2013 tahun lepas di M Suite depan Pantai Lido Johor tu, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor. Dia Allah Akbar Tuhan, kalau dengar Syiah ni kita dengar nyehina ke sahabat, imam kita lah ahli sunnah, para sahabat nyehina ke sahabat tu Tuhan, kalau lah tak ada disiplin dalam munazarah ni bertumbuk bergocoh tu. Setara dia 3 orang, kita ni lebih kurang 50 orang termasuk audiens. Kita tak beri benar orang Syiah mari takut huru-hara. Polis pun ada jaga sama dalam dialog tertutup hampir 4 jam itu. Setara sikit tu nyehina kepada ahli sunnah ni tuan. Allah, saya boleh bayang dah kalau mereka ramai maaf guana lah. Kalau mereka wa na'udzubillah min zalik, Allah akan tolong. Dah akan berlaku kalanya rapahnya jadi satu komuniti besar di Malaysia, guana lah. Ingat Syekh Sabuni hafizahullah alaihi, waktu kita bawa baru ni dia sebut cerita, katanya Imam Qurtubi sebut pada zamannya Imam Malik, saya ingat saya orang pergi jumpa lalu cerita dalam kampung kami imam ada Syiah seorang jahat sangat. Dia buat mana? Dia ada bela keldai 2 ekor. Seekor dia beri nama Abu Bakar dan seekor lagi nama Umar, jahat. Lalu tanya, boleh tak kami bunuh orang Syiah ni? Boleh ke tak? Lalu Imam Malik kata, jangan, Allah akan bunuh dia. Lalu balik bekor hati, dah ingat ke bolehlah fatwa bunuh apa tak, jadi bekor hati, dah puas hati. Sebulan selepas itu yang mari pula jumpa Imam Malik, mukanya ceria suka sangat. Dia kata, Imam, mati dah Syiah tu pagi tadi, sukaan dia mati dah pagi tadi mati. Maka kata, sebab apa? Dia mati ditendang salah seekor himar dia. Mungkin nak tukar ladang ke apa ni, dia tendang atas dada, mati, bawa mati. Lalu Imam Malik kata, tentu yang menendangnya itu himarnya yang bernama Umar, bukan? Dah dia ada nama Umar Abu Bakar kan, dia tak kuasa hak tendang tu hak nama Umar.
Lalu terkejut orang kampung ni, dia kata betul, memang omong sungguh hak tendang tu. Macam mana tuan boleh tahu? Aku tengok karakter nama tahu dah, Abu Bakar lain, Omar lain. Sebab tu kata Syekh Sobun ni, apa dia kata, kalau keldai pun tendang Syiah, kita ni wajib tendang. Tendang tu mana tolak lah, jangan, mana lebih terwajib tendang orang Syiah tu. Dia tu. Lalu mari Raja Yaman berperang dengan orangnya Madinah Yathrib. Orang Yathrib melawan, berperang, perang dari pagi bawa tengah hari, dari tengah hari bawa ke petang, akhirnya sampai ke malam garib. Tetapi tuang pelik ni, sebaik saja masuk waktu maghrib, tiba-tiba orang-orang Yathrib sebut gini, wahai orang Yaman, berhentilah perang, kita garib. Seolah gitulah, kita garib dah ni, gelap dah ni, esok pula lah kita sambung. Lalu orang-orang Yaman terkejut, dia kata, pelik sungguh, pok-pok ni suruh berhenti perang maghrib masuk. Dah tak apalah tuanku, kita pun letih dak kenal tempat ni mana, kita kira setuju je lah. Kita okey lah, kita setuju esok pula. Esok berhenti. Sudahlah berhenti, apa berlaku? Malam itu dibawa ubat dan dibawa makanan oleh tentera-tentera Yathrib ke orang Yaman. Dia perang tu, dia bawa makanan, cendol, bapak tikang, naik bat, agaknya lebat ubi, tepung bunga, agak saya dah pasal benda lama, cerita lama kan ni, dia bawa. Dan bawa ubat, Yoko, Benado. Dia kata, dia kata jangan makan, kata Raja Yaman jangan makan. Berapa? Bang kadi ni letak racun dalam ni, ini nak suruh kita mati ni. Dia nak buat guna tu, aku banyak makanan ni, ui makan ke hamba abdi, panggil hamba abdi ramai, ui makan. Hamba abdi tak apa, mati pun tak apa, ui makan. Hamba abdi pun mari dia makan. Benda tak rajin cukup makan, tengok makan nak makan juga, tak mengakak paruh, makan juga, ngakak juga, makan lambung, makan mana bersungguh sangat makan. Tengok kenyang, pakai ubat baik jadi. Dia kata ni makanan sungguh tu aku. Lalu mereka makan ramai-ramai dan guna ubat. Esok perang, pagi bawa tengah hari, tengah hari bawa petang, sampai maghrib bunyi pula, berhenti dulu, lusa pula dah. Ditahan dah, tak apalah, atau makanan atau ubat makan guna. Lusa perang pula, malang berhenti, tolak. Maka Raja yang kata, Allah, pelik sungguh bangsa Yathrib ni dah. Cuba mu cek kat siapa orang Yathrib ni. Diminta pendetanya orang Nasrani lah, Yaman ni Nasrani, Abrahah tu Nasrani. Sejarah selepas itu, lalu pendetanya cek lebih kurang, dia kata, tuanku, kalau ikut kami lah, orang-orang Yathrib ni yang jadi pelik, jadi ada semangat nak baik tu ada. Sebab akan datang kepada mereka satu orang Nabi akhir zaman yang akan menyatukan mana persaudaraan kalangan mereka. Jadi semangat kesan hak baik tu ada pada sifat orang Yathrib ni. Maka bila Raja Yaman dengar, dia kata, dah ginilah, kalau siapa begitu sekali hak mentafsirkan orang-orang Yathrib ni, kita berhentilah perang. Dan aku sendiri nak buat satu rumah, dan aku berharap rumah itu akan disinggah oleh Nabi itu. Maka rumah itulah, katanya tuan, diwarisi dari generasi ke generasi, akhirnya dapat kepada Abu Ayyub Al-Ansari, pada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka sebab itulah katanya tuan, antara sebab berhenti Nabi di situ, selain daripada nasab keturunan, tetapi kerananya Allah Ta'ala nak Nabi berhenti di rumah yang dibina di atas silaturrahim itu, yang akhirnya dapat pada Abu Ayyub Al-Ansari. Saya kira sekadar itu tuan, pembentangan ringkas tentang sirah Nabi, hijratun Nabi ini berdasarkan kepada perspektif satu karya kontemporari, itulah Ar-Rahiqul Maktum. Saya berdoa mudah-mudahan ada rahmat dan juga berkat yang banyak Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberi ruang dan juga panjangnya umur kita
untuk menyambung ke fasa yang berikutnya di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Putih, Masjid Abidin ini yang tidak putus-putus selalu memberi peluang kepada saya, lebih-lebih lagi dalam rehlah ilmiah di Terengganu sekitar 5 hari ini, sebelum pagi esok di masjidnya Ladang, Ladang, dan juga di Masjid Abidin sekali lagi, sambung pula ke Pulau Mani, lepas tu beberapa tempat lagi, dan insya-Allah masa akan datang kita akan sambung lagi tuan-tuan. Juga terima kasih pada Ayahanda Datuk, pada para asatizah, para ulama, ilmuwan yang hadir bersama pada hari ini. Mudah-mudahan ada rahmat berkatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita baca Fatihah sekali. Kita hadiah pada mak ayah dan tok nenek kita. Mudah-mudahan mereka selamat dan kita pun selamat juga esok. Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.